Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Ngam. Hari ni kita ada tajuk yang sangat menarik. Apa itu backfiring? Kenapa ada backfiring? Dan cara-cara kita nak reduce backfiring. Kita ada pakar kita Cus. Alright? Kita ada pakar-pakar ni. Ni 3 orang ni pakar ni. Saya bawa khas untuk anda. So kalau kita nak tahu apa itu backfiring, kita tengok video ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kita tahu, topik kita hari ni berkenaan tentang backfiring. Okey, rata-rata pengguna motosikal akan ada masalah yang sama, iaitu mereka akan ada backfiring. So ramai yang datang kat saya, jumpa saya dia orang akan tanya, "Bang, motor saya ada backfiring lah." Backfiring tu apa? Backfiring tu dia bunyi letup pop 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 pop. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuat lah macam motorboat. Pung 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 begitu. Oh, pung 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 begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan dia pelan sedikit. Nak bunyi macam ping 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 itu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Bila dia lepas throttle, exhaust dia bunyi meletup-letup. Saya ingatkan macam motor BMW kan. Kau tekan dia pop meletup. Kalau aku nak kan. Kita jealous ada bunyi tu, tapi dia tak nak. Rupanya bila dia tutup throttle ada bunyi meletup. So sebelum kita nak tahu lebih lanjut, mari kita discuss dengan pakar kita. Apa itu backfiring? Apakah dia backfiring? Tahu? Cuba explain sikit. Backfiring ni macam kita sembang-sembang kosong masa lunch tadi lah. Kan? Dia Kau gagal lah kau sembang kosong macam ni bukan skrip ni tak ada dalam skrip. betul lah. Dia apa tadi, letupan yang berlaku selepas daripada head yang melalui lubang exhaust lah. Nama pun backfiring. Backfiring lah, lepas lah, back lah, selepas lah kan. Ya, betul. So dia adalah satu letupan yang berlaku selepas daripada lubang exhaust kat head. Kalau dia berlaku kat sebelum lubang exhaust tu, itu namanya firing normal. Jangan kau buat hal pula, kau pergi repair, jangan. So bermakna backfiring ni adalah satu proses letupan selepas letupan normal dalam combustion chamber. So letupan yang berlaku di dalam lubang exhaust. So kita nak tahu, kenapa ada backfiring bro? Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Aku tak gantikan dengan exhaust bulu. Cuba jawab bang. Kau ni dah macam tak ada function. Kau jangan gagal bro. Aku tengah buat live ni je, tak ada kan? Okay. Seperti kita bincang tadi lah. Kita Bincang lagi. Aku yang ni betul tak ada dalam skrip. Serius tak ada. Teruskan, kau bincangkan macam mana tadi tu? Apa ni? Yang keluar daripada lubang exhaust, pembakaran daripada head yang keluar daripada lubang exhaust kan. So selepas apa dia tak dapat lah. Yang tu tak dapat tak apa. Okay bang. Tak apa, sorry, aku baca tak boleh. Okay, teruskan lagi. Dia ada tu jawapan dia. Dia dah sampai dah. Dia ada sikit lagi. Cepat kita orang dulu. Ya bang. Aku bukan makar. Kau buat apa kat sini kau pula? Alright. So secara teori ni, kita dah tahu backfiring adalah satu letupan yang berlaku selepas head ataupun injap exhaust. Letupan yang berlaku. Macam mana letupan ni boleh berlaku? Kita nak tahu kenapa terjadinya backfiring. Sebabnya ada lebihan bahan bakar yang tidak terbakar. Simple. Betul. Kan? Bila kita dah bakar bahan bakar, tapi bahan bakar ni dia akan keluar sebagai asap. Tapi asap ni masih lagi mengandungi kuantiti minyak yang tidak terbakar secara sempurna. Dia akan meletup lagi sekali. Tapi soalan ni macam mana dia boleh meletup kan? Saya jawab boleh. Teruskan. Okey, panel kita yang pertama. Sila jawab. Specifically untuk Theoretically, specifically, untuk ideally motor lah. MT-09. Okey. Ini pakai MT-09 ya bro. Kita buat pakar betul.
Dekat head internal tu dia ada panggil satu inject AIS. Betul. Okey, inject AIS ni function dia is dia akan inject fresh air masuk balik ke dalam exhaust, masuk balik ke dalam exhaust, masuk balik ke dalam exhaust. Kasih sengal lah. Jawapan dia ni aku dah fikir 1 minggu baik. Dia bagi sekarang. Kau ajar. Tugas inject ni dia masukkan fresh air balik daripada airbox masuk dalam pipa exhaust. So bila fresh air bercampur dengan minyak yang tak habis terbakar tadi tu, campur dengan haba, Hit. maka Letuplah dia. meletuplah dia. Oh. Itulah dia backfire. Tengok, jawapan ni korang takkan dapat kat tempat lain tau. Jawapan ni orang-orang yang ada scientific, basically, specifically, theoretically. Itulah jawapan dia. So apa berlaku? Motor moden. Jawapan dia yang lebih, dia dah detail dah ni. Aku ringkaskan lah. Motor moden, dia ada emission control. Apa tu emission control? Dia nak memastikan kita mengeluarkan asap motosikal yang ikut standard yang telah ditetapkan. Euro 4 compliance lah. Betul. Dengar. So bila dia nak standard tu dia nak tepat, so apa berlaku? Bila ada bahan bakar yang tidak terbakar yang akan mencemarkan udara, maka bahan bakar ni perlu dibakar sempurna. Tak kira lah kau bakar kat dalam kebuk pembakaran ataupun selepas kebuk pembakaran. So datangnya lah air intake punya air valve, kita panggil air valve lah atau valve ke whatever lah the name lah dia akan inject ke dalam lubang exhaust. Dia tak inject kat dalam kita punya kebuk pembakaran. Kalau kita perasan dekat atas head ada cam cover tu, biasanya dia ada satu valve warna hitam kecil je, dan dia akan melekat dan bersambung kepada kita punya airbox. So benda ni lah yang akan inject fresh air yang kita sedut masuk dalam kotak angin, akan ditolak masuk. Dia bukan tolak pun sebenarnya, semua ni berlaku vacuum. Sebab apa? Di dalam exhaust dekat head kita ni, keluar saja dia adalah satu vacuum yang sangat tinggi sebenarnya. Dia keluar saja dia menyedut. Kan, sebab kita tolak bahan bakar ni panas, udara yang panas ni dia punya pressure dia lebih rendah daripada udara yang berat. So dia akan menyedut sebenarnya. Dia akan sedut udara yang bersih berada di dalam airbox, dan dia akan berlaku pembakaran yang kedua yang kita panggil backfiring. Sebenarnya benda ni bagus, dia pun tak ada masalah pembang. Kan, tak adalah meletup tiba-tiba meletup enjin kau, tak ada. So, itu satu. Kenapa berlakunya backfiring adalah cara untuk mereka kontrol kita punya emission. Untuk memastikan bahan bakar yang keluar tadi itu dia tidak ada sebarang bahan bakar yang tidak terbakar lah. Karbon monoksida tu yang betul-betul karbon monoksida lah. Yang kedua, berlaku juga backfiring. Contohnya bila bila benda ni berlaku, selalunya orang letak yang block apa? Block of plate tu lah. Block of plate ke, block of valve ke apa ke, tak tahulah dia dah letak. Apa dia buat? Dia dah buang valve tu, dia letak satu plate untuk tutup. Ini adalah cara dia nak mengurangkan. Tetapi kita kena faham, kita tidak mengurangkan bahan bakar yang keluar secara berlebihan tadi tu. Kita tak rectify ataupun kita tak solution dan apa, kita tak apa macam mana nak cakap ayat ni, aku pun tak tahu. Cuba bang, kau bagi ayat dia apa ni? Sebenarnya bahan bakar yang tidak terbakar ni banyak lagi yang terhasil selepas pembakaran. So kita tak rectify benda ni, kita buang dia punya block of plate. So backfiring akan still berlaku. Betul tak betul? Tapi minimal. Tetapi still akan berlaku. Kenapa dia masih berlaku? Sebab ada heat, dan mesti masih lagi ada sedikit oksigen yang ada di dalam kita punya bahan bakar yang tidak terbakar. So backfiring still akan berlaku, tetapi awak dah boleh kurangkan dengan letak block of plate. So benda ni bagus atau tidak? Sebenarnya ini adalah backfiring yang bagus. So jangan risau, ini adalah contoh backfiring yang bagus. Bermakna pembakaran kita adalah rich, which is okay lah. Betul tak? Rich is good, betul tak? Jangan lean. Betul. Rich is good kan? Kau suka rich ke kau suka miskin? Mestilah rich kan? Kaya. Mesti. So rich is good for your engine. Tapi backfiring tu, bila kita cakap dia yang good backfiring tu, kadang-kadang dia akan burn excessive fuel yang tak terbakar tu. Tapi sebenarnya the best is kalau kita dapat reduce ataupun tak ada langsung. Sebab apa? Aftermarket exhaust, kebanyakan muffler dia ada fiber kat dalam. Betul.
So kalau kita tak kisah untuk Tukar fiber tu, servis muffler tu, fiber tu dalam 5-6 bulan sekali kalau kita kerap right, tak ada masalah sebab backfire tu berlaku di dalam kat situ. Betul. Dia akan bakar fiber tu. Lama-lama fiber tu akan Now we talk about different type of backfiring. Boleh tolong explain tak? Pakar lagi ni semua. Ini backfiring yang sakit. Boleh mencederakan poket, mencederakan motor. Gagal Tapi yang paling common yang saya tahu buat sopir lah. Yes. Backfiring yang kedua berlaku disebabkan oleh mechanical assist. Bila kita ada mechanical failure di dalam enjin kita, maka akan juga berlaku backfiring. Contohnya, valve timing tak betul. Kita rasanya jawapan dia ialah ter-advance. Bermakna valve kita bahagian exhaust buka semasa proses mampatan contohnya, kan? Ataupun dia buka lebih awal. So bahan bakar tu tak sempat nak meletup, dia dah buka. So ada lebihan bahan bakar yang tidak terbakar tu dapat keluar escape dulu kan. Itu salah satu contoh. Ataupun valve exhaust kita tutup terlampau lambat. So semasa proses pemampatan ada bahan yang terkeluar daripada kebuk pembakaran yang masuk ke dalam exhaust pun akan menyebabkan bahan bakar yang tidak terbakar berada di dalam exhaust yang akan jadi backfiring. So timing. Yang first ialah timing. Yang kedua, valve kita tak dapat nak seal. Betul tak? Betul lah. So kalau valve tak dapat seal tu macam mana? Terkeluar. Terkeluar. Dia macam dia terkeluar begini baik. Cuba abang cerita sikit yang ketiga macam mana bang? Yang ketiga itulah valve failure lah Simple, dia dah bagi jawapan dah sebenarnya yang tadi. Itu yang ketiga lah, valve failure. So yang kedua, apabila valve kita sendiri tidak dapat membuat seal, iaitu valve failure, disebabkan mungkin valve dah makan, valve clearance, which is mechanical. Valve clearance kita tak betul, valve kita buka awal ataupun lewat, pun boleh terjadi disebabkan oleh valve clearance. Carbon build up, spark plug kita kotor, pun boleh jadi backfiring. Spark plug tak dapat menghasilkan spark plug kan. So banyak benda yang sebenarnya assist kepada mechanical failure rather than yang tuning ataupun yang elektronik punya assist, which is kita punya campuran bahan api sebenarnya. So a lot of backfiring berlaku disebabkan oleh bad backfiring, bukan good backfiring. Sebab itu untuk kita nak rectify, so apa yang kita perlu buat? Kita dah tahu dah apa itu backfiring, kita dah tahu dah macam mana dia terjadi, which is one is based on which is emission control. Yang keduanya adalah mechanical assist. Yang kita tahu emission control is a good backfiring. Untuk yang bad backfiring ni, apa macam ni kita nak buat? Cuba cerita sikit lah. Sifu kita ni bang. Sifu sudu garfu ke sifu. Paling simple. Nombor 1, check spark plug. Satu, kita check spark plug. First kali, paling murah, tak mahal pun. Kalau rajin lagi murah, beli spark plug kita ganti sendiri. Dah murah, tak keluar modal, betul? Tukar spark plug. Nombor 2, cuba abang bagi sikit nombor 2. Gagal dia ni. Nombor 2 tadi tambah plate tadi. Ya, itu janganlah, itu dah mahal lah. Itu dah kita dah tolak tepi lah. Nombor 2, kita cari yang basic dulu. Cari yang basic dulu. Nombor 2. Tadi dapat dia terhilang. Dia dapat dia hilang. Nombor 2 bang. Valve clearance pun dah kira modal besar lah. Tapi it's coming there lah. Yang kedua apa dia bang? Leak test. Leak test. Simple je. Tak kau dah buka kau punya plug ya. Tu cakap dia pakar baik. Kau dah buka plug kau buatlah compression test dan leak test. Check betul tak valve aku ni. Jangan terus buat valve clearance. Terus gedebuk valve clearance baik. Problem valve clearance je. Untung aku. Check leak test terus check, terus buat apa? Compression test kita tengok. Bukan compression semua cun. So bermakna kita tak ada problem daripada segi mechanical. Okey, spark plug pun dah baru. Lepas tu kita dah alang-alang buka tu, bersihkan air filter semualah, bersihkan dia punya tempat-tempat lubang ke ataupun dia punya hose-hose semua bersihkan. Then kita boleh tambah modal, kita letak block off plate. Ini untuk control atau reduce furthermore lah, untuk reducekan dia. Dan yang kelima, kita buatlah valve clearance.
Kalau mileage tu kau dah start dekat 20, 30, dia dah keluar banyak backfiring, buatlah valve clearance. Jaga valve clearance. Valve clearance yang elok dapat memastikan timing, duration kita punya valve buka dan tutup dalam keadaan seperti baru, seperti kilang. Tapi carilah mekanik-mekanik yang boleh buat kerja valve clearance. Itulah So 5. Nombor 6, selepas kita dah buka kita dah buat plug, dah bersihkan air filter, dah tukar air filter, kita dah buat valve clearance, pastikan kita tune. Benda ni ramai orang ingat, oh motor standard tak perlu tune. Tidak bang, kita perlu tune motor untuk memastikan motor kita bergerak dalam keadaan yang paling ideal dan selamat. Benda ni paling penting. Orang lepas pandang ni. Memang sebab tu saya letak dalam ni, saya letak dia nombor 6 sebab dia antara yang mungkin paling mahal. Tetapi inilah yang akan menyebabkan 5 ni semua akan berada dalam keadaan yang elok apabila anda buat yang nombor 6 ni, which is tune. Untuk menghilangkan backfiring, nak tak nak, kalau kau dah buat, dah tukar valve apa-apa semua pun, kau kena tune. Sebab apa? Mungkin kau tengah running dalam keadaan yang excessive reach. Mungkin injektor tu duk buka banyak, sampai 5 saat, 6 saat dia buka. Minyak masuk dalam tu kan. So awak kena put dalam tu kan. So awak kena kontrol. Mungkin consumption minyak akan jadi tinggi dan sebagainya. So nak tak nak kenalah buat tuning. In the end kena buat yang guna. So macam mana? Macam jumpa dia. Aku secara tidak langsung telah mempromotkan abang kita, tuner kita. Kita akan ada satu sesi nak tanya pasal tuning je abang ni. Alright. So ada apa-apa soalan bang? Kenapa backfiring? Bila ada orang ramai, kita boleh jawab. So, okay, it's not saying that backfiring kalau kita tune akan hilang. Tidak bro. You have to understand. Motor apabila kita tune untuk sedap, yang memerlukan horsepower, pengeluarkan torque, dia perlukan lebihan minyak bakar di dalam kita punya kebun pembakaran. Tanpa lebihkan minyak ni, kau takkan dapat benda ni. So awak nak tak nak kena lebihkan minyak. So kadang-kadang akan juga terhasilnya lebihan bahan bakar di dalam exhaust. So dia akan berlaku, tetapi you can reduce a lot bila awak buat tuning yang betul. So, saya harap video ni dapat memberi sedikit sebanyak info tentang backfiring, cara-cara untuk kita nak mengenal pasti a good backfiring and a bad backfiring, dan cara-cara untuk kita nak mencegah backfiring di dalam motosikal kita. Alright? So oleh itu jangan lupa subscribe, kerana subscribe itu adalah gratis. Thank you. Bye.